Salam sejahtera yang berbahagia Datuk Seri Dr. Buzi, sahabat-sahabat pimpinan daripada Kementerian Ekonomi, daripada DOSM. Sekarang mampu dah tak ada, dia dah jadi Jabatan Digital Negara daripada JDN, dan rakan-rakan media sekalian. Sehingga hari ini lah, setakat 4 petang ni, 19 Januari 2024, setakat 4 petang, sejumlah 1,291,459 individu berdaftar, dan individu berdaftar ni maksudnya yang atas 18 tahun lah, dan mereka mewakili isi rumah. Dan kalau dikira, mengambil kira jumlah anak-anak bawah 18 tahun yang didaftarkan sekali, jumlahnya ialah sebanyak 1,638,342 orang. Pendaftaran itu memuncak pada hari pertama dan hari kedua dilancarkan. Kemudian ia mula menurun, dan pola menurun itu daripada 5 Januari sehinggalah ke 13 Januari. Maksudnya lepas 2 hari pertama dilancarkan, memang kita melihat pola pendaftaran itu menurun selama seminggu. Tetapi Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua pasukan padu yang merentasi kementerian ini, terutamanya yang bergerak di bawah. Trend itu telah berjaya diubah bermula daripada minggu ini lah, 15 bermula, maksudnya 2-3 hari yang lepas kita mula menyaksikan pertambahan pendaftaran itu balik, bermula 15 Januari 2024. Kita perlukan intervensi untuk memastikan pendaftaran ini dapat dipertingkatkan balik, dan kita mengekalkan momentum peningkatan seperti yang ditunjukkan bermula 15 Januari 2024. Di peringkat kerajaan persekutuan pula, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk memastikan bahawa semua penjawat awam berusaha untuk mendaftarkan secepat mungkin. Pendaftaran setakat 4 petang hari ini, yang tertinggi dari segi peratusan pendaftarannya mengikut jumlah penduduk, yang tertinggi adalah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, 9.8%, maksudnya dia. Tapi yang saya ingat tak sangka, yang kedua tertinggi adalah Sarawak, diikuti oleh Perlis, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan, Terengganu, Sabah, Selangor, Perak dan Melaka. Ini semua negeri yang di atas 6%. Selepas keputusan dibuat mengenai kaedah, bila saya kata kaedah tu termasuklah kumpulan mana, berapa, siapa yang akan dapat dan sebagainya, itu membolehkan kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan subsidi tersasar selepas minggu depan. Jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila masa yang sesuai yang akan dibuat pengumuman itu. Kerana kita pun tak nak buat pengumuman mengejut orang tak tahu. Jadi proses itu akan hampir selesai dari segi buat keputusan minggu depan, dan bila keputusan itu telah diputuskan Jemaah Menteri, pengumuman boleh dibuat. Dan kami menjangkakan selepas pengumuman itu dibuat, maka orang akan berlumba-lumba dan berebut untuk mendaftar. Maksudnya lagi cepat, lagi ramai, lagi lengkap yang mendaftar di dalam padu. The whole inspiration is that the government can bring assistance and match government programs to every household. If you can register as early as possible,
then you better register early as possible. Sebab dia ada trend dia setakat ini. Contohnya, the first 1 week tu, pendaftaran tinggi kan, tapi dia banyak kena access our helpline. Sebab dia nak tanya maklumat, saya nak isi begini, kemudian dia tersalah isi lah. Contohnya, bila dia tersalah isi, dia nak suruh buka balik. Dia nak suruh buka balik tu, dia kena melalui helpline supaya our team boleh check balik kan. Jadi, kumpulan yang celik digital ini, walaupun pendaftaran dia tu lebih mudah kerana dia buat sendiri, tapi dia juga akan ada follow up questions yang lebih tinggi kadang-kadang daripada yang lain. And while it dan itu akan mengambil dari segi resource kita untuk helpline dan sebagainya lah kan. So the sooner they do it, the sooner dia masuk queue untuk dijawab dan untuk diselesaikan, dan itu akan membolehkan beban kepada perancangan resource kita itu tidak ditinggalkan sampai last month. Jadi cuma yang penting ialah maksudnya, kalau selama ini orang tanya buat apa nak daftar padu, apa yang saya akan dapat, what's in it for me, dan saya fahamlah, selagi pengumuman mengenai kaedah subsidi bersasar dan juga bentuk-bentuk bantuan bersasar itu tidak diumumkan, there will always be this question, what's in it for me kan. Jadi once I think keputusan itu telah dibuat dan we leave it to PM when he is going to announce it kan, then I think once the announcement is made, then you will see a sudden surge lah kan, orang tahu, and I think it's quite lucrative lah. Saya ingat dia maksudnya berbaloi lah kepada rakyat kita, dan we are trying our best to make sure. Jadi yang itu kena tanya PM nanti, dan saya tak boleh nak sebut selagi ia tidak diluluskan dan diputuskan di Jemaah Menteri minggu depan.